Topik kajian kumpulan kami adalah bertajuk Perkembangan Teknologi Senjata di Seluruh Dunia Memberi Impak kepada Manusia atau Alam. Di sini, kami akan membincangkan berdasarkan dua objektif, iaitu kesan yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya, serta beberapa maklumat tentang teknologi persenjataan. Mari kita mulakan. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan merupakan pembangunan dan penggunaan mesin dan alatan untuk membentuk masalah manusia dalam kehidupan. Produk yang dihasilkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan sains boleh dikatakan sebagai teknologi. Senjata merupakan satu peralatan yang digunakan untuk merosakkan nyawa atau barangnya. Senjata boleh seringkas seperti belantan dan semaju seperti senjata nuklear. Teknologi persenjataan merupakan salah satu bentuk perkembangan IPTEK, iaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Teknologi persenjataan merupakan pemikiran atau perbuatan yang berkenaan dengan mesin-mesin yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan berkaitan rapat dengan bidang ketenteraan. Perkembangan teknologi senjata masih dapat dilihat pada zaman terkini dalam beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, dan Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan mengalami peningkatan yang signifikan selama Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Munculnya revolusi industri di Eropah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata masa Perang Dunia. Pada masa Perang Dunia, perkembangan persenjataan dikuasai oleh negara-negara industri seperti Jerman, Jepun, British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Beberapa teknologi persenjataan masa Perang Dunia seperti tank kapal selam, kereta kebal, pesawat pengebom, bom atom, senapang automatik dan senapang jarak jauh. Pada masa Perang Dingin, perkembangan teknologi senjata telah didominasi oleh Uni Soviet dan juga Amerika Syarikat. Kedua negara adikuasa tersebut saling berlumba dalam mengembangkan persenjataan demi memperluaskan pengaruh kekuasaannya di dunia internasional. Uni Soviet telah berhasil mengembangkan bom atom dan juga peluru berpandu balistik yang mampu menjelajah antara benua dengan kendali jarak jauh. Percubaan bom atom oleh Uni Soviet membuatkan Amerika Syarikat berasa tidak puas hati. Amerika Syarikat juga terus meningkatkan senjata pemusnah massal demi kepentingan pertahanan mereka dan keamanan mereka. Bahkan, Amerika Syarikat juga mengembangkan peluru berpandu balistik jarak jauh untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet. Kini, hari berganti hari, setiap negara telah memperkembangkan kekuatan teknologi senjata mereka bagi memperkukuhkan pertahanan di negara mereka masing-masing. Di sini saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang teknologi senjata yang ada di Malaysia pada masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, senjata bukanlah hanya sekadar senapang. Malah, banyak lagi teknologi senjata yang ada di Malaysia pada masa kini. Sebagai contoh, teknologi kereta kebal, pesawat pengebom, teknologi kapal selam dan sebagainya. Okey, contoh yang pertama ialah teknologi kereta kebal. Kereta kebal merupakan aset peperangan yang penting dan paling banyak digunakan oleh negara-negara luar. Kereta kebal merupakan kenderaan tempur berperisai berantai yang direka untuk memusnahkan musuh melalui tembakan secara langsung dari meriam. Kereta kebal direka dan digunakan pertama kalinya oleh British ketika Perang Dunia Pertama untuk memecahkan kebuntungan peperangan Kubu Parit. Struktur tayar kereta kebal diperbuat daripada rantai untuk membolehkannya melintasi sebarang jenis permukaan bumi hatta jalan kasar dengan kelajuan yang menakjubkan. Serangan daripada kereta kebal boleh menyebabkan kemusnahan sesuatu tempat dengan sekelip mata dan boleh menyebabkan banyak nyawa yang terkorban. Okey, seterusnya teknologi pesawat pengebom. Pesawat pengebom merupakan pesawat tentera yang direka bagi menyerang sasaran di darat maupun di laut dengan cara melepaskan bom ke atasnya. Secara tradisi, pesawat pengebom ini hanya membawa barang persenjataan untuk mempertahankan diri.
dan tidak direka bagi bertempur dengan pesawat udara yang lain. Kemajuan teknologi senjata yang semakin berkembang ini memberi banyak impak daripada penggunaannya, sama ada berbentuk positif maupun negatif. Akibat oleh penyalahgunaan senjata, banyak pihak terpaksa menghadap kesannya yang amat bahaya. Antara impak negatif daripada kemajuan ini ialah menjatuhkan ekonomi, menjual senjata kepada pemberontak dan pengganas, pengaruh ke atas generasi muda untuk melakukan keganasan, tercetusnya peperangan dan munculnya negara paling berkuasa. Antara peristiwa-peristiwa besar yang membawa impak negatif kepada kemajuan ini ialah satu isu yang telah dilihat oleh seluruh dunia dan masih menjadi isu penting, iaitu peperangan di antara Israel dan Palestin. Peperangan yang berabad ini telah membunuh beratus malah beribu rakyat Palestin. Bukan sahaja ahli keluarga dibunuh, rumah-rumah dan pusat perubatan juga dimusnahkan oleh pihak Zionis ini. Peperangan ini turut menghancurkan alam sekitar di kawasan itu akibat oleh letupan-letupan yang berlaku. Berpindah kepada satu kes yang berlaku di New Zealand pada 2019 di mana seorang pengganas menyerang jemaah yang sedang solat Jumaat di masjid. Serangan ini membawa kepada kematian seramai 50 orang dan 40 lagi cedera. Serangan tanpa belas kasihan ini menunjukkan betapa bahayanya senjata api jika digunakan untuk tujuan yang salah. Beralih ke dalam Malaysia pula, sebuah kes yang berlaku pada Disember 2020 apabila dua orang anggota rela ditangkap kerana memiliki senjata tanpa lesen dan meminjamkannya kepada orang lain. Penyalahgunaan senjata ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh negara juga. Pelbagaian perkembangan teknologi senjata pada hari ini dilihat berbahaya dan menyebabkan berlakunya pelbagai konflik yang menunjukkan situasi yang berbahaya pada sesebuah negara. Perkembangan teknologi persenjataan ini juga mampu menggugat keamanan dan kesejahteraan rakyat di sesebuah negara. Namun begitu, pada hari ini mula tampuk kesedaran di dalam diri seseorang pemimpin di sesebuah negara tersebut. Kesedaran ini menunjukkan penurunan persaingan teknologi persenjataan di antara sesebuah negara. Sebagai contoh, dua buah blok negara yang sedang bersaing seperti blok barat dan blok timur perlu memulakan langkah ini untuk memastikan keadaan di sesebuah negara tidak berbahaya pada masa akan datang. Antara langkah yang perlu mereka lakukan adalah mereka perlu memulakan perjanjian-perjanjian damai seperti perjanjian bukan perkembangan nuklear, perjanjian pengurangan senjata strategik, perjanjian mengehadkan senjata strategik. Perjanjian-perjanjian ini serba sedikit mampu memberi keamanan dan menghentikan perkembangan persenjataan di sesebuah negara tersebut. Dengan itu, jika sesebuah negara melanggar perjanjian-perjanjian ini, mereka perlu dihukum dan dikenakan undang-undang terhadap negara tersebut.